Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang biodata Arnold Geisel. Nama sebenarnya adalah Arnold Lucius Geisel. Beliau merupakan seorang ahli psikologi dalam bidang perkembangan kanak-kanak. Beliau juga dibesarkan di Alma, Wisconsin, Sungai Mississippi, dan beliau memperoleh kelulusan Bachelor Filosofi dan PhD. Antara sumbangan beliau ialah mengkaji dan memerhati pertumbuhan kanak-kanak sebagai ahli psikologi. Selain itu, beliau telah menghasilkan banyak karya buku seperti The 5 Years 1940 dan Adolescent 1956 dan lain-lain lagi. Menurut Arnold Geisel, perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor kematangan. Arnold Geisel menyatakan bahawa perkembangan individu mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan, urutan atau pola tertentu. Setiap individu menghadapi perkembangan yang berbeza. Ada sebahagian individu akan menghadapi perkembangan yang lebih awal atau lambat bergantung kepada individu tersebut. Contohnya, ada kanak-kanak sudah boleh berjalan kaki dalam 9 bulan dan ada kanak-kanak mula berjalan kaki selepas umur 1 tahun. Selain itu, Arnold Geisel juga berfokus kepada penyelidikan kajian ekstensif beberapa orang kanak-kanak. Kajiannya merupakan faktor baka adalah faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak. Mengikut kajian ahli-ahli psikologi, Galton, Goddard, Newman dan Sheldon telah membuktikan bahawa setiap individu mempunyai kecerdasan dan intelek yang berbeza. So, kita ambil contoh sebagai satu kelas ni mempunyai seorang pelajar yang bijak dan lagi seorang pelajar yang kurang bijak dan seorang pelajar yang sederhana bijak. So, dari situ kita boleh lihat bahawa kecerdasan dan intelek mereka sangat berbeza. Selain itu, kita dapat membuat perbezaan kecerdasan di antara individu kerana dapat diperhatikan daripada prestasi pelajar dalam sesuatu kelas. Kajian ahli-ahli psikologi sering mengaitkan perbezaan kecerdasan individu dengan kecerdasan ibu bapa mereka. Contohnya, ibu bapa yang bijak pandai akan melahirkan anak-anak yang juga bijak pandai. Bukan itu sahaja, emosi seseorang juga diwarisi daripada baka ibu bapa. Kematangan fizikal juga akan mempengaruhi kelancaran kanak-kanak terhadap pembelajaran kerana ini berlaku adalah disebabkan kelancaran proses perkembangan individu adalah dipengaruhi oleh kematangan fizikalnya. Menekankan perkembangan fizikal kanak-kanak. Kanak-kanak diberi peluang berkembang pada kadar sendiri dan tidak boleh dipaksa melakukan sesuatu hanya kerana telah mencapai peringkat usia perkembangan tersebut. Oleh itu, kita jangan memaksa kanak-kanak melakukan sesuatu yang tidak sampai tahap perkembangan mereka. 5 tahun pertama merupakan tapak perkembangan tingkah laku dan aspek yang lain juga akan membawa kesan kepada perkembangan yang seterusnya. Saya akan menerangkan tentang teori perkembangan Geisel yang boleh diaplikasikan dalam sekolah agama. Pertama, guru dapat membezakan perkembangan para pelajar yang lebih awal atau lambat. Misalnya, ada segelintir pelajar yang lambat faham dan perlu diulang banyak kali ketika dalam proses pembelajaran. Seterusnya, guru dapat membezakan kecerdasan pemikiran di antara pelajar dengan melalui prestasi peperiksaan pelajar di dalam sesuatu kelas. Ketiga, dengan teori ini juga, guru dapat mengkategorikan pelajar yang mempunyai kematangan fizikal dan tidak mempunyai kematangan fizikal daripada proses soal jawab di dalam kelas. Pelajar yang lebih matang akan menjawab soalan dengan lebih tepat dan juga lebih serius.
Kesimpulan yang boleh kita olah daripada tajuk ini ialah setiap kanak-kanak mempunyai tahap perkembangannya. Oleh itu, sebagai seorang ibu bapa atau guru-guru, maka kita mestilah memahami perkembangan anak-anak dan murid-murid kita melalui pembelajaran psikologi ini. Jelaslah bahawa perkembangan seseorang individu mula menjadi pesat dan berlakunya peningkatan setiap kali meningkat tahap umur seseorang individu dalam kehidupan.